Selamat sejahtera kepada Tuan Muhammad Tuami bin Ismail. Nama saya adalah Pravina Naraki Ravichandran. Okey, nombor matrik saya adalah 10 DLS 21 F 2035. Okey, ahli-ahli kumpulan saya terdiri daripada Nenek Hafiz, Pawitra, Tecu Misri dan Nur Syifa Syahira. Tajuk yang kami ingin membentangkan ialah mengenai pengaruh budaya bangsa dalam peradaban. Pengenalan kepada tajuk kita pada hari ini ialah peradaban adalah masyarakat yang telah mencapai tahap kerumitan yang tinggi dalam membentuk organisasi mereka. Pengalaman individu tidak dapat dinafikan. Ia adalah hasil interaksi antara satu sama lain dalam masyarakat. Interaksi ini melahirkan budaya sebagai ikon masyarakat itu. Tidak ada masyarakat di dunia yang tidak mempunyai budaya, kerana manusia adalah orang bersosial. Kerana kehidupan sosial budaya sentiasa wujud dan berpengaruh menjadi garis panduan untuk setiap tingkah laku individu, maka tanpa masyarakat dia tidak boleh berkembang menjadi seseorang, kerana ikatan dalam kumpulannya adalah darah hidup dalam hidupannya. Konsep peradaban semestinya menyiratkan adanya budaya dan dapat dianggap dalam banyak hal yang sinonim, iaitu kumpulan kepercayaan, nilai, adat, tradisi dan lain-lain yang menjadi ciri-ciri masyarakat itu. Itulah bagaimana pengaruh budaya bangsa wujud dalam peradaban. Dalam perbincangan berikut akan menjelaskan apakah definisi untuk budaya bangsa beserta contoh-contoh yang bersesuaian dengan situasi di Malaysia. Pengaruh budaya Melayu dari sudut kesenian, kesusastraan dan pemerintahan serta amalan seharian yang mempengaruhi peradaban masyarakat di Malaysia. Pengaruh budaya bukan Melayu yang diserapkan dalam membina peradaban masyarakat Malaysia dan cara untuk membina keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia. Mari kita lihat apakah definisi budaya bangsa. Definisi perkataan budaya datang daripada perkataan Sanskrit budaya yang merupakan kata jamak bagi perkataan budi yang bermaksud budi pekerti atau akal. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama orang yang berkelompok serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, ada istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian serta karya seni. Secara umum, bangsa adalah sekumpulan orang yang mempunyai keturunan bahasa, budaya, sejarah, ideologi dan wilayah yang sama dan mempunyai kehendak untuk bersatu. Perkataan bangsa boleh digunakan untuk merujuk kepada satu kumpulan kerana kewujudan bangsa adalah ada istiadat, bahasa dan agama yang merupakan faktor yang membezakan antara satu bangsa dan bangsa lain. Ringkasnya, sekumpulan orang boleh dikatakan sebagai sebuah negara jika ia dianggap mempunyai asal usul keturunan yang sama. Oleh yang demikian, budaya bangsa ialah apa-apa amalan dan cara hidup yang diamalkan oleh golongan masyarakat di sesuatu tempat dari turun ke temurun. Antara contoh-contoh yang bersesuaian dengan situasi di Malaysia ialah perayaan bagi umat Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri disambut setahun sekali yang dirayakan dalam bulan Syawal mengikut kalender Islam. Hari ini dirayakan sebagai hari kemenangan dan hari kegembiraan setelah semua umat Islam berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan mengikut kalender Islam, iaitu bulan sebelum bulan Syawal. Perayaan bagi agama Cina ialah Tahun Baru Cina. Perayaan ini lebih mengutamakan perjumpaan keluarga yang diadakan menjelang hari tersebut. Masyarakat Cina memastikan sebelum perayaan ini menjelang, hutang-hutang dibayar dan semua akaun ditutup. Persediaan bagi perayaan ini dibuat sejak hari ke-24 bulan ke-12 lagi. Perayaan bagi agama Hindu adalah Deepavali. Perayaan ini juga dipanggil perayaan lampu, dirayakan dalam bulan Kartikeya dalam agama Hindu yang biasanya jatuh pada bulan Oktober atau November. Masyarakat India merayakan hari ini sebagai simbol keterangan yang boleh menghalau kuasa jahat, kegelapan. Di sebelah pagi pada hari itu, mereka akan bangun dan mandi dengan minyak wangian, mengenakan pakaian baru dan bersembahyang di rumah ataupun ke koil untuk bersembahyang. Sekian, terima kasih. Nama saya Pawitra anak perempuan Kanison. Nombor matrik saya 10 DLS 21 F2073. Okey. Budaya kesenian Melayu. Seni vokal seni vokal itu berbeza mengikut masyarakat.
Berbeza mengikut masyarakat seperti negara yang lain, Perak, Pahang, Selangor. Mereka mengikut cara mereka sendiri. Okey, dalam masyarakat Melayu terdapat seni vokal tanpa muzik dan seni vokal yang bergabung dengan muzik. Okey, seni vokal juga lahir daripada pita suara yang boleh memberi kepuasan kepada pendengar. Okey, seterusnya seni gerak. Seni gerak mengandungi segala gerakan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. Seni gerak orang Melayu dapat dibahagi kepada dua jenis, iaitu seni tarian dan seni drama. Okey. Seni tarian dipersembahkan pada waktu perkahwinan, pertabalan dan sebagainya. Tarian ini termaksudlah tarian Sita Payung, Mak Hinang, Hasing dan sebagainya. Drama ini drama tradisional secara turun-temurun dari generasi yang lalu. Okey, drama seperti Main Puteri, Wayang Kulit dan sebagainya. Seni rupa. Seni rupa dalam masyarakat Melayu merupakan ciptaan yang mengandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan oleh orang Melayu melalui ukiran, ayaman, tenunan, seni bina dan sebagainya. Dan juga ada seni gerak tangan, seni batik dan sebagainya. Seterusnya slide-nya, budaya pemerintahan Melayu. Okey. Yang pertama, sistem pemerintahan dalam berpandukan agama Islam. Seperti dari segi pakaian, pendidikan dan sebagainya. Sultan dianggap mempunyai kekuatan dan kehajiban. Okey. Ketiga, Sultan dibantu oleh pegawai-pegawai yang terpilih dalam menjalankan tugas. Keempat, dibahagi kepada dua golongan, itu golongan pemerintahan dan golongan diperintah. Golongan pemerintahan adalah terdiri daripada sultan, raja atau dipertuan besar, golongan bangsawan, pengulu dan sebagainya. Mereka memberi hormat dan ketataan berdasarkan taraf dan kedudukan masing-masing dalam masyarakat. Golongan diperintah pula yang paling ramai dan terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu rakyat biasa dan rakyat asing yang bebas dan golongan hamba. Okey, kelima, Malaysia mengamalkan pentadbiran secara demokrasi yang diperkenalkan oleh perhadapan Barat. Demokrasi adalah wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Slide seterusnya, budaya kesusasteraan Melayu. Pengarah mula menukar latar masyarakat penceritaan daripada kayaan ataupun tidak wujud dalam alam nyata kepada nyata yang lebih realistik dan rasional. Menurut Syed Muhammad Naqvib, hal atas yang dipetik dalam Ismail Yusuf 2008. Kesusasteraan Melayu masa ini tidak lagi menekankan tentang Tuhan dan Dewi-Dewi. Personaliti cerita-cerita Islam adalah terdiri daripada manusia biasa. Corak penulisan yang menggunakan kalimat-kalimat Islam. Al-Quran yang menjadi pegangan umat Islam mula dijadikan panduan dan amalan setiap hari. Bahasa Arab daripada Al-Quran dijadikan panduan asas untuk menulis buku yang bercorakkan keislaman. Yang itu je daripada saya. Adat resam perkahwinan Melayu. Undang-undang adat perkahwinan wujud dari pengaruh Hindu-Buddha yang meresap dalam kehidupan orang-orang Melayu. Budaya makan kaum Melayu. Adab dan tata susila semasa makan amatlah dititik beratkan oleh orang-orang Melayu semasa makan.
Ialah Undang-Undang Adat Melayu. Undang-undang adalah tidak tertulis dan berdasarkan amalan serta kepercayaan terbahagi kepada dua, iaitu adat berpatih dan adat bertemenggung. Seperti contoh, perayaan masyarakat Melayu. Perayaan masyarakat Melayu adalah berasal dari Timur Tengah, iaitu perayaan yang disambut umat Islam di seluruh dunia. Yang mana rakyat Malaysia akan mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kaum Cina akan mengadakan Happy New Year. India akan menyambut Deepawali. Kalau Kristian sambut Merry Christmas. Ini adalah undang-undang dan adat-adat bangsa-bangsa tertentu. Perayaan ini akan disambut meriah di setiap negara, tidak kira negara mana-mana pun, setiap bangsa, agama. Perayaan ini sangat perlu untuk dipupuk dalam diri masyarakat masing-masing, yang mana dapat mengeratkan lagi silaturahim, dapat lagi menghormati antara kaum lain, untuk menghormati perayaan pada bangsa-bangsa lain. Saya Daniel Hafiz bin Mak Sabri, nombor matrik 10 DLS 21F2017, akan membincangkan 4 pengaruh bukan Melayu yang diserat dalam membina peradaban masyarakat di Malaysia. Yang pertama, upacara perkahwinan atau bersanding. Pengaruh agama Hindu dalam kebudayaan Melayu dapat dilihat daripada segi aspek perkahwinan. Ketika upacara kahwin ini berlangsung, pengantin akan dianggap sebagai raja sehari dan akan diadakan upacara tersebut. Upacara bersanding merupakan upacara yang wajib dalam adat perkahwinan agama Hindu. Upacara perkahwinan ini masih diterapkan dalam kebudayaan Melayu seperti penggunaan sirih pinang dan beras kunyit. Pengaruh Hindu pun berdapat bahawa beras kunyit dapat memberi semangat kepada pengantin bersihkan kuning padi. Hal ini dapat menunjukkan bahawa Hindu amat mementingkan kepercayaan agama dalam membina kehidupan sejahtera pasangan. Pasangan ini akan duduk di atas pelani tanpa bergerak-gerak. Selain itu, upacara persandingan seolah-olah menjadi suatu kewajipan, sedangkan persandingan itu merupakan adat Hindu yang mengagungkan Dewa Ram dan Dewa Sita. Hal ini kerana mereka percayai upacara ini akan menyebabkan pengantin baru itu adalah sebagai raja sehari. Namun, penggunaan beras kunyit dalam adat perkahwinan Melayu semakin pudar kerana orang Melayu zaman sekarang mempunyai pemikiran yang lebih terbuka. Penggunaan beras kunyit ini hanya akan menyebabkan perbaziran berlaku. Kedua, adat berinai. Tambah pula adat berinai dalam masyarakat Melayu seakan-akan menjadi kewajipan kerana terpengaruh dengan agama Hindu. Istiadat berinai ini boleh dikategorikan sebagai 3 peringkat, iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Peringkat inai ini dilaksanakan pada masa-masa yang berbeza. Misalnya, pengantin perempuan akan memakai inai semua jari tangan dan kaki mereka, manakala pengantin lelaki pula akan memakai jari manis kelingking. Jari manis pada satu sebelah tangan sahaja. Gaya terbaru ini adalah pengaruh daripada budaya Hindu Islam di Pakistan, Mesir, Mesiran dan Mesir Sirah. Adat berinai dalam acara kahwin telah dipengaruhi kebudayaan Melayu kerana coraknya yang cantik serta berseni membuatkan masyarakat Melayu terpesona dan ingin memakai hari perkahwinan agar melihat menarik. Oleh itu, adat perkahwinan dalam kebudayaan Melayu bertambah dengan datangnya pengaruh Hindu, iaitu adat berinai, walaupun adat ini bukan suatu perang diwajibkan untuk dilaksanakan ketika upacara perkahwinan. 4 pengaruh budaya bukan Melayu yang diseratkan dalam membina peradaban di masyarakat Malaysia. Ada 4, iaitu ada pegawai ataupun bersanding. Yang kedua ialah ada berinai. Yang ketiga ada kematian. Keempat ada melenggang perut. Yang saya akan terangkan dan jelaskan ini ada upacara kematian, iaitu apabila orang Melayu meninggal, bila sudah ditanam akan ditaburkan bunga dan disiram ke atas kubur tersebut. Ini juga ada adat Hindu. Kalau diperhatikan, orang Hindu yang mati sebelum dibakar akan diletakkan bunga ke atas mayat tersebut, yang mana sebelum India itu sebelum dibakar, mereka akan tabur bunga di atas tu, baru mereka akan bakar mayat tersebut untuk agama Hindu. Yang ketiga, hari ini orang Melayu bukan sahaja menabur bunga di atas kubur, bahkan mayat itu akan ditabur di rumah lagi sebelum dibakar
dibawa ke tanah perkuburan. Selanjutnya yang kita tengok mayat, sebelum nak ke bawanya mayat tersebut, mayat akan ditaburkan bunga-bunga untuk wangikan mayat tersebut. Barulah kita akan hantar ke tanah perkuburan dan ditanam, dan di situ juga kita akan siramkan pokok, siramkan air dan letakkan bunga. Yang seterusnya ialah adat melenggang perut. Ini adalah contoh gambar adat kematian. Dan seterusnya adat melenggang perut. Adat melenggang perut ni adalah diamalkan oleh keluarga diraja dan juga rakyat jelata apabila kandungan ibu genap 7 bulan. Ini adalah masyarakat yang dulu-dulu yang duduk pedalaman. Zaman sekarang adat melenggang perut ni tidaklah dibuat. Sekarang zaman secara moden, ada orang-orang Melayu pun, orang-orang muda pun tidak buat. Okey. Yang kedua, upacara ini dilakukan oleh tok bidang untuk tujuan membuang segala benda yang tidak elok atau kecelakaan mungkin menimpa pada ibu bersalin. Maknanya tok bidang ini dia akan membaca sesuatu kepada ibu mengandung tersebut untuk mengelakkan bayi dan anak tersebut akan berlaku yang tidak diingini. Pada mulanya bidan akan membaca jampi, mentera dan mengandang wanita hamil tersebut. Maknanya ibu tu akan dihiasi, akan di pakaian yang cantik, dan bidan tersebut akan bacalah ayat-ayat untuk kepada ibu yang sedang hamil. Tepung tawar calik ke muka dan beras kunyit ditabur adalah dipercaya adat ini mengandungi unsur-unsur budaya Hindu. Maknanya lepas akan tabur sedikit tepung calik kat muka, beras kunyit ditabur kepada ibu yang mengandung. Ini ialah contoh gambar yang boleh tengok untuk adat melenggang perut. Cara untuk membina kerohanian dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia. Yang pertama, bagi mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah sikap individu itu sendiri. Hal ini kerana amalnya sesuatu komuniti tersebut haruslah bergantung kepada diri individu yang tinggal dalam komuniti tersebut. Seterusnya, setiap individu itu harus mengamalkan sikap bertolak ansur dan saling sayang menyayangi antara satu sama lain, dan perlulah mengamalkan 17 dunia pun adalah kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, jika rumah kita mengadakan rumah terbuka sepanjang Hari Raya Aidilfitri, tidak seharusnya kita menghalang jiran kita walaupun bukan seagama dengan kita untuk berkunjung dan bersama-sama merayakan bersama kita. Seandainya setiap rakyat mengamalkan sikap bertolak ansur dan sayang menyayangi antara satu sama lain, sudah pasti keharmonian dalam masyarakat bilang kaum dapat dikekalkan, kerana tegak rumah kerana asasnya, teguh negara kerana keutuhan bangsanya. Tegasnya, sikap individu memainkan peranan penting untuk mengekalkan kerohanian masyarakat dan kemakmuran bilang kaum di Malaysia hari ini. Yang kedua, pihak sekolah. Pihak sekolah juga merupakan penjamin masyarakat bilang kaum yang dapat tinggal kita hidup dengan aman dan harmoni. Pihak sekolah mestilah mengadakan aktiviti yang beruntukkan kemasyarakatan dan yang melibatkan komuniti berbagai kaum. Seterusnya, pihak sekolah haruslah menggalakkan pemakaian tradisional antara semua murid-murid yang berbilang kaum semasa sambutan seperti hari kemerdekaan, perayaan dan sebagainya, supaya masyarakat berbilang kaum di negara kita dapat merasai nikmat keharmonian dan kemakmuran hidup dalam masyarakat majmuk di negara Malaysia. Sebagai contoh, kaum Melayu hendaklah memakai baju Melayu dan kaum Cina memakai comsang dan sari bagi kaum India. Sikap ini menyemai semangat kepada kaum diri, dan pada itu akan bercambah dengan subur apabila mereka masuk ke alam dewasa. Sesungguhnya pihak sekolah memainkan peranan penting dalam mengekalkan keharmonian dan kemakmuran masyarakat bilang kaum di negara Malaysia. Bak kata pepatah, jika tidak dipercaya ruyung, mana dapat sagunya. Saya Leci Muslikan Nakaran. Nombor matrik saya 1021F2033. Cara-cara untuk membina keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia.
Amalan masyarakat itu juga salah satu langkah untuk mengekalkan keharmonian antara kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Amalan masyarakat yang baik dapat mengamankan masyarakat majmuk di Malaysia. Keamanan masyarakat ini terdapat mengekalkan dengan penglibatan pelbagai kaum setiap aktiviti yang diadakan dalam sesebuah komuniti. Sebagai contoh, pengalaman tradisi sukan komuniti tahunan dengan penglibatan dari setiap golongan kaum yang berlainan disertai dengan pengalaman sikap-sikap terpuji dalam tradisi yang dilakukan. Seandainya amalan tradisi dalam sesebuah masyarakat dengan penglibatan pelbagai kaum tidak diamalkan, sudah pasti keharmonian masyarakat tidak dapat dikekalkan. Pendek kata amalan, tradisi masyarakat dengan penglibatan masyarakat majmuk dapat mengekalkan keamanan dan kemakmuran hidup bermasyarakat dalam komuniti pelbagai kaum, seperti yang penjelasan dalam peribahasa kelurah sama dituruni, ke gunung sama. Kesimpulannya, dalam perbincangan berikut, kami telah memahami apakah definisi untuk budaya bangsa berserta contoh-contoh yang bersesuaian dengan situasi di Malaysia. Pengaruh budaya Melayu dari sudut kesenian, kesusasteraan, pemerintahan serta amalan seharian yang mempengaruhi peradaban masyarakat di Malaysia. Masyarakat Malaysia dan cara untuk membina keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia. Pengaruh budaya bangsa dalam peradaban di Malaysia telah membentukkan masyarakat yang mempunyai pelbagai kepercayaan, nilai, adat, tradisi. Hal ini melahirkan sesebuah insan yang berfikir luas dengan memahami, menghormati setiap pengaruh budaya bangsa di Malaysia. Akhirnya, kami berharap rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dapat mengikuti budaya bangsa masing-masing pada generasi yang akan datang supaya dapat menjaga keindahan dan keunikan negara Malaysia yang lain daripada negara-negara di alam bumi ini. Terima kasih.